Okay, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera semua pelajar. Jadi apa ni? Jadi selamat datang pelajar baru dan kita akan mulakan kelas kita untuk minggu yang keempat sepatutnya. Jadi bagi pelajar yang baru tu mohon untuk daftar Google Classroom lah, sebab dalam tu ada nota dan discussion kami daripada kelas-kelas yang sebelum ni. So ada juga rekaman video, ada juga latihan-latihan yang lepas. Jadi biasanya kalau tak faham memang kena rujuk balik lah, sebab saya advance go through saja menggunakan format SPM. So apa yang saya ajar ni lebih banyak rujuk kepada topik tingkatan 4, sebab kita fokus kepada kertas 2, dan kertas 2 ni memang banyak topik tingkatan 4 berbanding tingkatan 5. Sebab tu kalau kamu perasan saya banyak ajar tingkatan 4 punya topik. Alright, so saya akan mulakan kelas kita malam ni dengan Ummul Kitab Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wa ala alihi washabihi ajma'in. Allahumma iftah alaina hikmataka wa anshur alaina min huzaini rahmatika ya arhamar rahimin. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Wassallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi washabihi wasallam. Alhamdulillahirabbil alamin. Okay, saya tak nak jadi macam semalam, saya lupa nak rekod. Okay, ini saya dah rekod. Okay, so kita akan sambung pelajaran kita pada minggu lepas, iaitu sukatan serakan data tak terkumpul. Saya masih lagi belum type untuk soalan minggu depan, jadi mungkin hujung minggu ni kot saya baru nak menaik soalan tu. Tapi habiskan dulu soalan sukatan serakan ni. Alright, so minggu lepas saya dah terangkan berkenaan dengan plot batang dan daun, dan minggu ni saya akan terangkan berkenaan dengan plot kotak serta plot titik. Ada lagi 2 plot tapi 2 plot tu senang je. Kalau kamu faham plot batang dan daun ni, maksudnya kamu boleh buat untuk plot kotak bersama dengan plot titik. Okey. Jadi minggu lepas kita dah habiskan sampai soalan 2 Roman 2, 2A2. So kita akan sambung kepada soalan B1 dan B2. Soalan B1 dan B2 ni dia tak ada kaitan dengan soalan A. Jadi yang ini dia lain lah. Okey, dia lain. So sebab tu saya asingkan terus kepada hari ni. Jadi rumus-rumus dalam tajuk ni kamu kena take note lah, sebab tak payah hafal, sebab dalam exam memang dia bagi rumus. Okey, cuma awak kena pasti apa simbol-simbol dia. Kalau X ni adalah min. Okey, so min adalah dia simbol dia macam ni lah. Okey, EX per N. So E ni menunjuk kepada hasil tambah. Kamu kena faham. Okay, hasil tambah atau summation dalam bahasa Inggeris dia. Apa lagi yang saya faham balik? Variance. Okay, variance ada simbol V kuasa 2. V dia macam ada rambut terjuntai kat belakang. Okay, sekejap Alright. So variance ni dia hampir sama dengan sisi piawai, cuma beza dia kuasa 2 sahaja. Jadi kita akan gunakan rumus EX kuasa 2 per N tolak dengan min kuasa 2. Okey. Yang ini saya rasa senang lah, sebab kalau nak cari sisian piawai dan variance, kena cari min dulu. Kalau tak ada min, macam mana awak nak buat variance kan? So min tu wajib cari dululah. Dan akhir sekali sisian piawai. Sisian piawai dengan variance ni rumus dia sama je. Okey, cuma dia punca kuasa lah. Okey. So sisihan piawai dia tak ada kuasa 2, dia just V sahaja. Dan kat sini kita tulis punca kuasa daripada hasil variance tu. Ataupun awak cari variance dulu, baru awak punca kuasa je jawapan. Boleh, tak ada masalah. Saya rasa kalau punca kuasa untuk variance lagi senang lah. So awak buat je dulu ikut flow chart dia. So dia punya flow, okay, flow dia adalah start dengan min dululah. Awak kena cari min dulu. Okay, awak kena cari min.
Lepas tu awak kena cari variance. Ataupun boleh directly go through kepada sisihan piawai. Tapi nanti jadi rumit dah, jadi susah. Sebab tu saya ajar satu persatu. Awak boleh buat satu-satu dulu, cari mean dulu, baru cari variance. Last kali baru cari sisihan piawai. Sebab soalan dia tak akan tanya variance, dia akan tanya sisihan piawai. Adapun kalau dia tanya variance, 1 markah je. Kalau dia tanya sisihan piawai ni, biasa 2-3 markah lah. Sebab jalan kerja dia rumit sikit, dia kena ada flow dia. Awak tak boleh terus awak boleh je terus mean kepada sisihan piawai, tapi nanti risau awak nak kawal punca kuasa dengan kuasa 2 dalam masa yang sama, jadi kekok kan. So cari dulu nilai dia, lepas tu hasil jawapan variance kuasa 2 tu awak puncakan je. So nanti awak dapat lah. Nanti kita tengok macam mana nak buat. Okay, hari ni kita akan belajar semua tu. Alright, so ini adalah formula-formula yang awak kena guna dalam tajuk sukatan serakan. Nanti kita akan belajar sukatan serakan data terkumpul. Dia punya rumus dia hampir sama dengan yang ini, cuma ada huruf F sahaja dekat depan. Nanti kita akan tengok pada minggu hadapan. Sebab minggu hadapan kita belajar sukatan serakan data terkumpul tingkatan 5. Okey, bab 7 tak silap saya. Okey, so ini adalah contoh soalan dia. Diberi bahawa jumlah berat badan 5 orang dewasa. Okey, jumlah berat badan. Bila dia cakap jumlah, okey, jumlah tu adalah hasil tambah. Okey, so bila hasil tambah, dia mestilah berada di sini, EX. Okey, dia adalah EX. Okey, EX ialah diberi kat sini ada 328 kilogram. Okey, bila kamu dah ada catatan tu, kamu terus keluarkan isi penting yang ada dalam tu, keluarkan maklumat yang ada. So bila kamu nak buat, kamu tulis EX sama dengan 328. Okey, EX sama dengan 328. Awak tak payah tulis unit pun tak apa, ni tak ada masalah. Okey, so apa itu N? Okey, N pun awak kena cari sebab rumus mean dia ada EX bahagi dengan N. Okey, rumus mean dia ada EX bahagi dengan N. N tu adalah jumlah data. So saya buat catatan kat sini. N ialah jumlah data. Okey, jumlah data. Jumlah data tu bukannya maksudnya awak kena hasil tambah semua tu, bukan. Jumlah data ni maksudnya berapa orang, berapa keping kad, ataupun berapa objek. Okey, jumlah objek lah senang cerita. So saya tulis kat sini jumlah data / objek lah. So bila kalau soalan ni bagi macam ni, awak tengok ada 5 orang dewasa. So 5 orang dewasa ni dianggap sebagai satu objek. Jadi objek ni ada 5 orang. N sama dengan 5 lah. Okey, N sama dengan 5 sebab ada 5 orang. Kalau dia cakap ada 10 orang lah. N tu 10 lah, bergantung kepada data tu. Okey, itu adalah catatan untuk awak buat EX dengan N. Kemudian dia ada bagi lagi. Dia bagi lagi perkataan hasil tambah. Bila dia bagi perkataan hasil tambah, awak kena tengok mungkin EX. Mungkin EX kuasa 2. Okey, kita kena tengok dulu. Kalau ada sebut perkataan kuasa 2, automatik dia akan jadi EX kuasa 2. Okey, EX hasil tambah kuasa 2. Okey, hasil tambah kuasa 2. So, ikut ayat yang diberi dalam soalan, hasil tambah kuasa 2. Dan dia bagi kat sini, alamak saya typo kat sini soalan. Okey, di sini adalah 22,982. Okey, awak tulis je 22,982. Tapi nilai N dia tak berubah. Dia masih lagi 5 orang. Okey, dia masih lagi data dia 5 orang dewasa. Dia tak akan berubah. Cuma inilah data-data yang awak kumpulkan daripada soalan. Okey, so bila awak dah keluarkan data ni, kita baca soalan yang diminta. Soalan tanya, hitung variance dan sisihan piawai bagi 5 orang dewasa tersebut. Macam biasa, awak kena tengok flow chart ni. Okey, dia start dengan mean dulu. Okey, baru dia cari variance, baru dia cari sisihan piawai. Di sini, awak nak cari mean, awak guna je formula yang ada dekat sini.
Okey, guna je formula yang ada dekat situ. So X ataupun min X, dia ada macam orang kata topi lah kat situ. Okey, sama dengan 328 bahagi dengan 5. Okey, awak cari je jawapan dia. So kita tekan kalkulator. Kalau awak dapat dalam perpuluhan, awak tekanlah dalam perpuluhan. So 328 per 5. Okey, awak tukar dalam perpuluhan. So awak akan dapat 65.6. Soalan ni senang je sebab dia dah direct question. 65.6. Okey. Kemudian awak kena cari variance. Variance tu awak kena rujuk balik rumus di atas. So saya tarik copy jap. Okey. Kita copy paste. Okey, kat sini. Ini adalah rumus dia. So variance ni awak gantikan EX kuasa 2 tu, yang ini EX kuasa 2 ni. Okey. So awak tulis V kuasa 2. V kuasa 2 sebagai variance, ataupun awak tulis variance lah, senang. Variance ataupun V kuasa 2 sama dengan 22982 per dengan 5. Dia masih lagi tidak berubah nilai N tu. Okey, N masih sama. 5 kena tolak tolak dengan min kuasa 2. So min tadi kita dapat 65.6. So kita tolak 65.6 kuasa 2. So awak kira lah, tekan je calculator direct. Okey, 22982 per 5 tolak 65.6 kuasa 2. Okey, terus tekan macam ni direct dekat calculator. Okey, so awak teruskan sementara kawasan saya habis azan. So awak salin je. Okey, kita akan berehat dalam 5 minit sampai pukul 8.47.
so kita sambung lagi. Jangan live sebab kita akan habis kelas pada pukul 10 malam ni. So nanti keadilan saya akan ambil pada hujung kelas. Kalau rasa ngantuk, cuba segarkan badan kamu Alright. So kita tengok balik, refresh balik. So ini adalah variance yang kita kira tadi. So awak tekan je calculator 22,982 per dengan 5 tolak dengan 65.6 kuasa 2. So hasil daripada awak tekan tu akan dapat jawapan variance. Okey, untuk memudahkan awak cari sisihan piawai, hasil jawapan variance tu awak punca sahaja. Okey, hasil jawapan dia awak punca sahaja dan awak akan dapat terus sisihan piawai. Sebab tu saya cakap kalau awak guna flowchart ni, dia akan memudahkan awak untuk cari sisihan piawai. Sebab ada certain soalan dia tak tanya mean, dia tak tanya variance, tapi dia tanya sisihan piawai. Tapi dia bagi 3 markah. Kenapa dia bagi 3 markah? Sebab dia bagi 1 pada mean, 1 pada variance, 1 pada sisihan piawai. Ataupun dia buat 1 pada mean, 2 pada sisihan piawai. Macam tu. Sebab ada orang boleh direct mean kepada sisihan piawai terus. Okay, so dia punya trik dia macam tu. Okay, so ini adalah berkaitan dengan soalan cara kita mencari nilai mean, nilai variance dan nilai sisihan piawai dengan menggunakan satu je rumus. Okay, rumus ni je. Dan mean tu kita guna lagi satu rumus. So tak payah guna banyak-banyak rumus. Kita guna 2 ni cukup. Nanti ada banyak lagi rumus dan formula yang kita nak kena guna. Sebab memang tak payah hafal. Cuma nak biasakan kamu guna supaya kamu tak keliru. Mana satu nak ambil ni, mana satu nak ambil ni. Sebab kebanyakan dalam kata rumus tu dia bagi similar. Dia bagi banyak yang sama. Lagi-lagi kamu dah masuk tingkatan 5 ni, dia ada lagi 6 ke 8 rumus yang sama. Tapi lala kamu guna 2 je. Itu yang saya takut kamu keliru. Okay, so yang ini adalah berkaitan dengan sisihan piawai yang biasa. Cuba kalau satu keadaan, contoh soalan 2 Contoh soalan 2 ni dia bagi keadaan apabila nilai atau data tu ditambahkan dalam kumpulan tersebut. Benda tu akan berlari lah. Maksudnya benda tu akan berterabur. Bukan berterabur, dia akan berubah lah. Orang kata apa? Ada something error kat situ. So nanti kita tengok kat situ apa yang berubah. So kita letak sebagai B2. Dikatakan dalam soalan ni, jika 2 orang dewasa, okey, tadi 5 orang dewasa. Sekarang ni dia tambah lagi 2 orang dewasa. Jika 2 orang dewasa dengan berat 63 dan 75 menyertai kumpulan tersebut. Menyertai tu maksudnya dia masuk dalam kumpulan tu. Jadi kumpulan tu daripada 5 orang dewasa, dia akan tambah lagi dengan 2 orang. So dia akan jadi 7 orang dewasa. Ada juga soalan yang cakap 2 orang atau 3 orang ahli kumpulan tersebut telah keluar ataupun telah berhenti. Jadi yang itu dia akan jadi tolak lah. So bergantung kepada situasi, kamu nak tambah, kamu nak tolak, itu bergantung kepada ayat dalam soalan. Okey. So sekarang ni menyertai bermaksud kita akan tambah. Jadi nilai baharu kamu kena catat. Okey, nilai baharu. So start dengan, mungkin kamu nak start dengan N kot. Okey, N adalah 5 campur 2 sama dengan 7. Ataupun awak terus je tulis N sama dengan 7. Okey, tak ada masalah. Alright. So sekarang ni awak nak cari lagi data-data yang lain. Ramai yang masuk lambat hari ni. Okey. EX ni adalah data yang satu persatu orang. Contoh kat sini, EX yang lama adalah, awak tengok balik daripada atas, EX yang lama adalah 328. Okey, 328. Kemudian tambah lagi 2 orang. Okey, tambah lagi 2 orang dengan berat dia 63 dengan 75. So ada 2 penambahan kat situ. Awak kena tambahkan dengan 63 dan lagi seorang adalah 75. Sebab ni adalah data perseorangan. Data perseorangan awak just tambah biasa je, tak perlu kuasa 2. Okey, tak perlu kuasa 2, hanya tambah biasa. Okey, ni data baharu. Dan awak ada lagi data lagi satu, iaitu EX kuasa 2. So hasil daripada asal tadi tu 22 982, ambil daripada asal
Okey, ambil daripada asal ni. Ni asal dia. Okey, awak tambahkan dengan nilai 63, tapi dia kena kuasa 2 sebab X kuasa 2. Okey, X tu adalah data orang tu. Kuasa 2 tu menunjukkan dia adalah soalan punya rumus kat sini. So awak just letak kuasa 2 sahaja. Yang macam ni dia X sahaja. So bila X sahaja, awak tak payah letak kuasa 2. Kalau yang ni ada X kuasa 2, awak kena letak kuasa 2. Okey, so awak kira lah. Contoh kat sini ada berapa? Tiga, 28 campur 63 campur dengan 75. So awak akan dapat 466. Sama juga dengan nilai yang lagi satu tu. Okey, 22982 campur dengan 63 kuasa 2 campur dengan 75 kuasa 2. 32576. Okey, awak tekan je kalkulator dan awak akan dapat hasil jawapan tersebut. Jadi soalan ni dia sebenarnya bukannya diminta dulu maksudnya awak yang keluarkan data dulu. Awak tak cari lagi apa kehendak soalan ni, awak cuma keluarkan data sahaja. So ini adalah data-data yang awak dapat daripada soalan 2. Okey, B2. Okey. So sekarang ni kita tengok soalan dia. Cari variance dan sisihan PY baharu. Sama je jalan kerja macam soalan B1, cuma nilai dia je yang berbeza. Okey. So kita ulang balik benda yang sama. Tapi awak tulis min baharu. Kena tulis baharu tau. Sebab kalau tulis min saja nampak macam tak profesional sangat. So awak tulis min baharu. Okey, min baharu sama dengan apa? Okey, so rumus dia adalah min adalah EX per N. Okey, kalau awak tak nampak ni saya tarik balik naik atas. Okey, yang ni saya buat turun. Okey. Dan yang ini pun saya buat turun. Inilah variance dia. Alright, so min baharu ni kita guna EX per N. So EX dia adalah 466. N dia adalah 7 yang baru. So 7. So dapat berapa? Kemudian variance baharu. Variance baharu sama dengan awak tengok dekat sini, rumus dekat atas ni adalah EX kuasa 2. So tulis EX kuasa 2, jawapan dia adalah 32576 per 7. Okey, tolak dengan hasil min tu. Okey, min saya tak cari lagi. So kita cari sama-sama. 466 per dengan 7. Okey, awak akan dapat 66.57. So hasil jawapan daripada min ni, okey, awak akan terletak kat sini lah, dekat rumus X kuasa 2 ni. Okey, X kuasa 2 ni, jadi min tu adalah X, jadi kita tulis 66.57, letak kuasa 2. Okey, sebab dia adalah variance. So awak kena letak kuasa 2 pada min. Hasil jawapan tu kira guna kalkulator. 32576 per dengan 7 tolak dengan 66.57 kuasa 2. So akan dapat 222.15. Bundarkan 2 tempat perpuluhan. So 222.15. Okey.
So ini adalah cara yang sama, cuma dia berbeza nombor atau nilai dia sahaja. Last kali adalah sisihan. Sisihan piawai baharu, ataupun simbol dia adalah V sahaja. Punca kuasa 222.15. Maksudnya hasil daripada variance tu awak punca kuasakan. Okey, awak punca kuasakan hasil variance tu dan awak akan kira punca 222.15 14.90. Okey, so ini adalah cara menjawab dia. Ini adalah cara menjawab dia. Yang penting awak faham apa itu EX dan apa itu EX kuasa 2. EX digunakan untuk mean sahaja. EX kuasa 2 digunakan untuk variance atau sisihan piawai. Jadi EX ni awak boleh baca dalam bentuk hasil tambah. Okey, hasil tambah sahaja. Tak kisahlah hasil tambah apa-apa pun. Mungkin dia bagi unit lain, mungkin dia bagi selain daripada kg apa, mungkin cm ke apa ke. Tapi dia data lah, dia melibatkan data. Kalau yang kuasa 2 ni dia akan mention lah dalam soalan tu, dia memang akan cakap kuasa 2, hasil tambah kuasa 2. Yang itu memang ada nampak lah EX kuasa 2. Alright, so yang itu kena keluarkan maklumat dulu. Kalau awak tak keluarkan memang tak dapat. Alright, so salin dulu. Okey. Sekejap sementara awak salin tu, saya tak tahu nak simak jawapan macam ni. Sekejap, kita simak sekejap. Betul lah ni 17.12. Okey, so tu ada jawapan dia. So ini adalah berkaitan dengan mean, sisihan piawai dan variance. Tapi ada lagi satu bahagian yang saya belum terangkan lagi ke awak, tapi saya rasa tak nak dululah. Nanti-nantilah saya terangkan masa mungkin lepas dah, apa orang kata, dah reda sikit kot. So sekarang pun mungkin ada yang baru faham, jadi saya takut kalau saya terang semua nanti lupa kan. So better saya terangkan sikit-sikit dululah. Okay, dia ada banyak lagi. Dia ada jenis yang macam apabila didarabkan dengan 3 lah, apa terjadi pada sisihan piawai dia, adakah berubah atau tidak. Yang tu adalah rumus-rumus dia. So yang tu nanti saya akan terangkan nanti kemudian hari lah. Alright, so ini adalah untuk berkenaan dengan mean, sisihan piawai dan variance. Kita akan tengok pula kepada plot yang saya nak terangkan hari ni. Kita ada 2 plot. So plot batang daun ni, bagi siapa yang belum faham, bagi siapa yang tak tahu, boleh rujuk kepada video saya pada minggu lepas. Dan kalau awak tak faham juga, boleh PM saya lah. Sebab saya kalau ajar satu plot tu dah makan masa 20 minit atau 10 minit macam tu. So saya tak nak drag masa sangat. Soalan 3 ni saya tak nak explain dan saya tak nak awak buat. Cuma kat sini saya nak bagi contoh plot kotak. Apa itu plot kotak? Plot kotak tu adalah plot yang ada kotak. Senang je. So plot yang ada kotak maksudnya plot kotak. Okey, macam gambar ni, dia ada kotak-kotak ni. Bukan grid dia, bukan. Maksud saya garisan yang dilakar ni ada kotak-kotak. Okey, itu dinamakan sebagai plot kotak. Okey, untuk awak fahamkan apa itu plot kotak, okey, kita ambil salah satu lah. Okey, ini adalah nota tambahan untuk saya terangkan apa itu plot kotak. Sebab nanti saya nak awak lakar plot kotak mengikut data yang diberi. Okey, plot kotak wajib lakar guna kertas graf. Wajib lakar guna kertas graf. Walaupun dia punya plot kotak dia pendek macam tu, tapi kena guna kertas graf. Kalau awak tak nak guna kertas graf, boleh, tak ada masalah. Tapi awak kena nyatakan skala dia lah macam ni. Ni ada skala dia. Dia ada paksi X, tapi dia tak ada paksi Y. Pelik kan? Dia tak ada paksi Y, dia ada paksi X sahaja.
So biasanya memang lakaran dia macam tu. Sekejap So apa dia yang paling belakang ni? Okay, yang paling belakang ni awak kena faham. Ni adalah plot untuk nilai minimum. Ni awak lukislah lah kadar je plot kotak ni. So tak payah nak ikut sangat lah. Just awak lakar kadar je. Sebab ini nota tambahan lah. Okay, nota tambahan. Kemudian yang ini adalah Q1. Okay, Q1 ni dalam bahasa Melayunya adalah kuartil pertama. Okay. So nilai minimum pada hujung paling last, okay, paling awal tu adalah minimum sebab dia paling sikit. Dan selepas minimum dia akan pergi kepada kuartil pertama. Kemudian dia akan pergi kepada Q2. Okay, Q2 mesti ada pembahagi 2 kat sini. Tak kisahlah pembahagi 2 dia simetri atau tak, tapi dia ada garisan tengah macam ni. So dinamakan sebagai Q2. Atau kata nama lain dia adalah median. Okay, kita tak panggil dia kuartil kedua, kita panggil dia median. Tapi median ni kita boleh tulis sebagai M ataupun Q2. Okay, sebab nanti saya akan ajar pada topik minggu depan, median kita kira sebagai 2/4. Nanti kita akan kira lah, ataupun 1/2. So untuk plot yang seterusnya, kita akan nampak kat sini yang paling last dia punya pembuka, apa orang kata, pembuka kotak dengan penutup kotak. Maksudnya macam tu lah. So penutup kotak ni Q3. Okay, pembuka kotak ataupun plot yang ni, okay, plot ni Q3. Q3 ni, sekejap, siapa baru masuk? Okay, Q3 ni adalah kuartil ketiga. Kuartil ketiga. Dan akhir dia adalah nilai maksimum sebab dia paling last. Nilai maksimum. Okey, untuk plot kotak ni mesti ada 5 plot. Mesti ada 5 plot. Okey. Contohnya first nilai minimum. Kedua kena ada kuartil pertama. Tiga ada median. 4 kena ada kuartil ketiga. Dan 5 kena ada nilai maksimum. Alright, so ini adalah nota tambahan sebab nanti dalam soalan tiba-tiba lah ada dia cakap lakarkan plot kotak di graf yang disediakan. Jadi macam mana nak lakar kan? So inilah 5 nilai apa yang penting yang awak kena cari. Okay, kalau awak dah dapat nilai minimum, awak dah dapat kuartil pertama, median, ketiga dengan maksimum, maksudnya awak dah boleh lakar terus dah dekat graf. Tapi yang ini biasa 3 markah. Okay, awak lakar apa? Ada soalan kan? Dia bagi plot batang daun tu 3 markah. Lepas tu lakar plot apa, plot kotak ni adalah 3 markah juga. Lepas tu dia suruh buat plot titik pun 3 markah. So jadi 9 markah. Ada soalan yang macam tu. Dalam satu soalan sama dia bagi 3-3 macam tu. 3-3 gambaran dia suruh lukis. So awak kena faham lah. Cuma soalan plot kotak ni jarang keluar. Okay, jarang keluar sebab tak famous lah. Dia famous pada tingkatan 5. Tingkatan 5, ya, dia banyak keluar. Tingkatan 4 tak famous. Tingkatan 4 paling famous adalah plot titik dan plot batang dan daun sahaja. Okay, awak boleh salin dulu.
Okey. Kalau orang rasa tak sempat salin tak apa, sebab saya biasa PDF kan ni dan saya upload kat dalam Google Classroom. So awak tak perlu risau sangat. Okey, so ini saya abaikan dulu sebab yang ni saya tak nak fokuskan. Kita akan fokuskan kepada soalan 4. Dan hari ini homework seperti biasa saya akan minta kamu buat soalan 5 dan soalan 6. Soalan 5 ni dah nampak sebiji macam soalan nombor 2. Okey. Jadi tolong rujuk video minggu lepas sebab yang itu adalah homework kamu. Soalan 5. Soalan 6 ni, soalan A dan B adalah soalan yang saya dah terangkan hari ini. Dan ada sedikit minggu lepas. Tengok dia bagi plot batang daun kan, soalan nombor 6 ni. Lepas tu dia suruh wakilkan dalam plot kotak. So nanti awak carilah sendiri kuartil ketiga, median, nilai minimum, nilai maksimum semua tu. Alright. So nanti saya akan explain lah masa dekat dalam soalan ni. Soalan 4 ni saya akan explain apa itu nilai minimum, apa itu kuartil ketiga, kuartil pertama dan median. Okey. Alang-alang tu dah ni masuk soalan 4 ni, bolehlah saya explain. Okey. Yang ini adalah plot titik. Plot titik ni biasanya dia melakar ikut soalan juga. Biasa soalan bagilah dia tak suruh awak lakar. Cuma kalau dia suruh awak lakar dia akan bagi sukatan atau skala. Cuma jarang dia suruh lakar plot titik ni. Biasa dia paling suruh awak lakar plot kotak dengan plot batang daun ni kat sini sahaja. Okey, so plot titik ni adalah diberi data seperti tulang ikan macam ni. Dia adalah paksi X sahaja. Dia tiada paksi Y. Okey. Di sini ada 100 dan start dengan dia start dengan 100 dan diakhirkan dengan 180. Tapi data tu bukan berada pada 100. Okey, data tu berada pada lebih daripada 100. Okey, kita boleh tengok kat sini plot yang pertama kita jumpa pada garisan yang kedua atau garisan yang ketiga macam ni lah. Jadi saya nak screenshot sekejap gambar ni. Okey. Jadi soalan ni kamu kena keluarkan dulu nilai-nilai dia. Satu baris tu berapa nilai dia? Kalau di sini adalah 100. Okey, kalau sini adalah 100. Kemudian kalau sini ada 1 2 3 4. Yang kelima adalah 120. Bermaksud 5 garis sama dengan 20. So satu garis berapa? Garis sama dengan 20/5. Kan? Kita boleh buat macam ungkapan kan untuk cari satu garis berapa. So saya ajar awak untuk keluarkan satu garis tu berapa nilai dia. Okey. So saya ulang balik kat sini. Saya ulang balik. Kita kira daripada 100, start daripada sini. Okey. 1 2 3 4 5. Okey, untuk dapatkan data yang seterusnya. Ada 5 garis. So saya tulis 5 garis. Okey. Dan awak tengok kat sini adalah 120. Ataupun kita tolak je. 120 tolak 100 akan dapat 20. Okey, maksudnya jarak dia atau jurang dia adalah 20 sahaja. Okey, dia punya berapa ni? Unit lah. Unit dia adalah 20 sahaja. Okey. Di sini awak kira satu garis berapa. So awak buat ungkapan. Pindahkan 5 menjadi bahagi. Garis adalah 20 bahagi dengan 5. Okey, so satu garis adalah 4. Okey, garis adalah 4. Satu garis adalah 4. Ni ungkapan biasa je. Dia macam ibarat kamu cari nilai X je. Okey, so 20/5 sama dengan 4. Jadi satu garis bernilai 4. Kita akan catat. Sini 104. Sini 108. Kena ingat tu. So, awak tak perlu catat semua. Awak catat pada nilai-nilai yang ada plot sahaja. Contohnya di sini. So, awak kira sini 104, 108. So, sini 108. Kemudian 112, 116, 120. Okey, 120. 140 dah ada. Okey, 144, 148, 152, 156. 156. Okey. Jadi satu garis tu membawa 4 nilai. Bukan 4 nilai. Satu garis selang tu adalah jarak dia adalah 4 sahaja. Itu maksud dia. So sini 164 dan sini 180. Baru awak tak salah nombor. Biasanya pelajar boleh buat tapi dia salah kira. Itu yang saya risau tu. Saya gunalah kaedah ungkapan ni untuk kamu cari setiap garis tu berapa. Alright. So itu adalah dia punya skala. Skala dia 4. So kita tengok di sini.
Soalan pertama, cari mod. Satu-satu dulu, cari mod. Apa itu mod? Saya akan catat di sini. Mod ialah data paling banyak. Data paling banyak. Okey, data paling banyak. Bukan paling tinggi Paling tinggi dengan paling banyak berbeza. Paling tinggi adalah 180. Tapi paling banyak adalah 164. Sebab dia ada 4 plot kat sini. Ada 1, ada 2, 3, 4. So ada 4 plot kat sini. Dia paling tinggi. Jadi 164 adalah mod. Mod adalah 164. Satu markah. Satu markah. So macam itulah awak cari data. Bila soalan tanya mod, mod adalah data yang paling banyak. Okey, paling banyak bukan paling tinggi, paling banyak. Kemudian soalan yang kedua. Soalan kedua dia tanya median. Okey, median saya dah ajar minggu lepas. Awak kena start ikut urutan. So median ni awak kena kira satu-satu. So kita kira sama-sama. Kita ada 1, kita ada 2. Kita kira daripada bawah 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Kita ada 12 data. Okey, kita ada 12 data. Di sini untuk median, median adalah awak kena kira dia mestilah 12 bahagi 2 Okey, first awak kena 12 per 2 dulu. 12 per 2 adalah 6. Tapi ni bukan jalan kerja dia Saya nak kamu terus congak dulu. Sekejap saya tulis tepi lah. 12 per 2 sama dengan 6. Okey, 12 per 2 sama dengan 6. Median ni maksudnya awak kena cari pertengahan. Awak kena cari tengah-tengah. So 6, nombor pada 6 ni. Okey, nombor pada 6 di sini. Dan dekat sini juga ada nombor 7. So nombor 6 bersebelahan dengan nombor 7. Sebab bila kita kira data, okey, kita baca macam ni 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Okey, kita ada kumpulan 1, kumpulan A dan kumpulan B. Kita ada 6 data kumpulan A dan kita ada 6 data kumpulan B. Apabila kita dah bahagikan dua kumpulan, macam main bola lah, bahagikan dua kumpulan kan. Okey. So kita tak ada pertengahan. Pertengahan ni tak ada sesiapa, tak ada referee pun. So tak ada referee. So 6 dengan 7 ni hampir dengan tengah-tengah. So dia akan bergaduh. Okey, dia akan bergaduh. So bergaduh ni dia akan bergabung. Okey, 6 campur 7 bergaduh. So dia akan bergabung, dia akan tambah. Okey, dia akan tambah 6 campur 7. Maksudnya macam tu. Kemudian per 2. Tapi dekat sini bacaan dia bukan macam ni. Bacaan dia kena kira data dalam ni. Okey, data dalam soalan. So di sini 6 dan 7 ni siapakah data dia? 6 ni adalah 156. Okey. 6 tu berada di kawasan 156. 7 juga berada di kawasan 156. Bacaan dia macam tu. Bacaan dia macam dekat dalam paksi sahaja. Dia tak boleh baca nombor macam tadi. Okey, nombor tadi tu hanyalah rujukan sahaja. So saya kena tulis kat sini, ni adalah rujukan. Okey. So 156 awak kena tambahkan dengan 156. 156 dan 156. Maksudnya ini adalah orang yang ke-6 dan ini adalah orang yang ke-7. Contohnya macam itulah. Okey. So 156 campur 156 bahagi dengan 2. So itulah jalan kerja dia. So di sini awak kena tulis median dia adalah 156 campur 156 per dengan 2. So awak akan dapat balik 156.
Tak percaya, tekan calculator. 156 campur 156 per 2. Okay, dapat balik 156. Senang je. Kalau kamu boleh congak je lah. Median ni kamu kena faham. Kalau data tu ada 13, contohlah ada 5 nombor lah. Saya bagi 5 nombor. 1, 2, 3, 4, 5. Awak bahagikan dua kumpulan. Ada kumpulan A, ada kumpulan B. So, tiga-tiga ni berada di tengah-tengah. So, tiga-tiga ni automatik jadi keeper, betul tak? Sama juga. Kalau tengah-tengah ni tak ada, yang 2 dengan 4 ni akan bergaduh. Okey, 2 dengan 4 ni akan bergaduh. Macam tu lah ibarat dia. Okey, lepas tu awak tambah bagi 2. Tambah bagi 2. Alright, so itu adalah berkenaan dengan median. Median ni tolong jangan salah. Sebab bacaan dia kena baca paksi X. Baca pada paksi X. So, saya kena buat catatan kat sini. Wajib baca pada paksi X. Okey, wajib baca data. Okey, wajib baca data pada paksi X. Bukan awak baca data dekat sini bukan. Tapi awak baca data dekat bawah tu. Di sini. Soalan ni bagi saya bosan lah. Sebab bagi saya tak tahulah kenapa bosan tajuk ni. Sebab mungkin dia just banyak formula je kot. Tak adalah susah sangat, tapi dia banyak formula. Dan banyak sangat gambaran graf lah apalah. Kadang-kadang rimas juga saya. Okay, last kali dia cari mean. Mean ni macam biasalah saya tambah. Saya tambah data EX. EX bahagi dengan N. So, N tu adalah nilai data. N adalah 12. Sebab kita dah tahu ada 12 plot. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. So, N adalah 12. So, EX ni awak kena buat lah. Mean sama dengan 108 campur dengan 120 campur dengan 140 campur 140 campur 140 campur 156 campur 156 dan seterusnya. Maksudnya awak campur semua data tu. Takkan saya nak terangkan satu-satu kan? Ni semua dah tahu dah. Okay, awak boleh terus buat lah. Kat sini awak boleh nampak dan terbuat. So, terbuat lah. Ada banyak cara sebenarnya nak buat mean ni. Okay. So, cara saya macam ni, cara satu. Ada cara dua So, tambahkanlah semua sekali. Oh ya, 140 ada 4. Baguslah. Supaya dia perasan. Alright. Good. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Alright. Malas betul nak tekan calculator. Kalau saya tekan apa ni, mana yang berulang tu saya terus darab dulu. Saya terus tekan 140 kurungan 3. Sebab dia ada 3 kali. Senang nak tekan calculator. Kemudian campur dengan 156 kurungan 2. Okey. Lepas tu 164 kurungan 4.
Lepas tu campur 180. 1796 total dia. Kalau ada yang tak ada calculator, terus tulis kat sini 1796. Kan senang. Alright, so per dengan 12, jawapan dia akan jadi 149.67. Ya ke? Ke saya pala tahu je. Kita tengok balik jawapan dia. Oops, betul lah, 149.67. Ataupun kamu buat dalam pecahan pun boleh, tak ada masalah. Pecahan ke perpuluhan ke, masing-masing betul. So itulah berkenaan dengan cara kita fahamkan balik plot kotak dan plot titik sahaja. Dan yang ini awak kena convertkan ke dalam plot batang dan daun. So saya dah ajar, kalau ada ratus, nombor yang ratus, awak kena gunakan satu digit sahaja untuk letak pada daun dia. Okey, kalau ada 1000 pun kena letak satu digit sahaja pada daun dia. Tak boleh letak dua digit. So nanti dia ada satu je. Dia ada satu kelas je. So bila ada satu kelas, awak buat bentuk ni lah, bentuk macam ni. Ni tangkai dia. Okey, ni daun dia. Daun dia awak buatlah bentuk macam ni. Okey. Dia tak nampak macam pokok tau. Dia nampak macam kayu. So kalau nak lagi lawa, awak buat satu tangkai macam tu, nipis je. Dan awak tulis kat sini daun. Kat sini dia punya batang dia dan daun. Dah senang sebab nama pun plot batang dan daun kan. So kita buat kat sini. So kita tengok dia punya nombor start dengan 10. Sebab 100 kena start dengan 10. Kita ambil orang kata satu digit pada belakang sahaja untuk letak pada daun. Kalau satu digit pada daun, so dia punya apa orang kata, ni awak boleh tengok kat sini. Dia kira sebagai satu digit sahaja di sini, dekat daun dia. Kekunci ni awak tak payahlah tulis. Okey, awak tulis yang dia punya data dia. Alright. So bacaan dia kita ada 10, kita ada 1 2 11 tak ada Dia ada 1 2, dia ada 1 4. Saya tengok kat sini je. 1 5 1 6 1 8. Okey. So bila awak tengok kat sini, okey ni start dengan 18. So saya ambil lah 8. Kemudian 120. So saya start dengan 0. Kemudian 140 ada 1 2 3. So saya letak 3 kali 0. 1 2 3. Kemudian ada 156. Saya letak nombor 6 kat sini, letak 2 kali. Okey. Lepas tu 164, nombor 4 belakang ni saya letak 4 kali sebab ada 1 2 3. Sebab ada 4 ada 4 kali. Okey, bacaan dia akan jadi 108 120 140 140 140 156 156 164 164 164 180. Tu bacaan dia. Okay, kita baca satu-satu. Sebab tu dekat sini dia sebenarnya kan, kalau awak susun dia ikut urutan, memang dah nampak dah jawapan dia. Auto congak je. Agak-agak sini berapa markah 4. Oh sebab yelah, sebab awak dah dapat 1 2 3 nilai. Lepas tu terus directly lukis batang dan daun. So dapat 1 je lah markah. Dia bukannya ambil daripada data terabur pun. Maksudnya awak dah siap susun dah. So bagi saya dia memang sikit je lah markah dia. Okey, kena ingat kalau nombor dia puluh-puluh, contohnya ada nombor 40, 50, 52. So awak punya bacaan dia awak kena letaklah 5. Start dengan nombor turutan menaik 4 0. Lepas tu 5 0. Lepas tu 5 2. Dia punya bacaan dia macam tu. So ikutlah, yang daun ni mesti wajib 1 digit.
Untuk yang ada 2 kelas tu, awak boleh rujuk balik minggu lepas punya video yang saya dah bentangkan. Kalau awak tak rujuk, memang awak tak tahulah. Okay, so rugi kalau awak tak rujuk. So far ini sahaja yang penting lah untuk kamu fahamkan. Dan untuk next punya yang soalan 4 bawah ni, saya akan terangkan secara go through sahaja. Lepas tu kita boleh habiskan kelas kita untuk apa? Sukatan serakan data tak terkumpul. Alright, so far sampai sini dulu. Semua faham tak? Kalau faham, tulis faham dekat ruangan komen. Hari ni 20 ramai juga 28. Kelas kita sepatutnya ada 50 orang ramai sepatutnya. Tapi ramai ada masalah lain. Dan ada yang hilang. Yang hilang tu saya tak tahulah. Tapi jangan lupa untuk ambil kaedah ni nanti. Pada ujung kelas nanti. Pukul 10 nanti. Okay, let dulu. Rest dulu. Seminit macam tu. Santai jap. Saya pun dari tadi banyak cakap. So kita rehat jap seminit 2 minit. Okey. So kita sambung untuk yang terakhir. Yang ini saya harap semua bagi tumpuan yang lebih konsisten sebab yang ini famous, soalan yang paling famous. Dia akan masuk dekat tingkatan 5. Sukatan serakan data terkumpul sekali. Jadi tolong fokus. So yang ini dia berkaitan dengan apa orang kata? Dan sekali lah dia ada kaitan dengan mean, go through kepada variance, go through kepada sesian piawai. Dia punya flowchart dia tu. Okey, tapi yang ini kita akan rujuk balik siapa yang lebih konsisten. Okey, minggu lepas kita dah belajar ada 3 ciri. Okey, 3 ciri iaitu julat antara kuartil terkecil. Sekejap. Paling sedikit. Paling sedikit. Kita dah belajar minggu lepas. Apa lagi variance terkecil. Okay, variance paling sedikit. Soalan-soalan macam ni dia akan tanya siapakah lebih konsisten. Adakah Xiaoquan lebih konsisten? Adakah Zhili lebih konsisten? Kita kena cari dia orang punya sesian piawai sebenarnya. Dekat sini tak perlu cari julat antara kuartil sebab kita tak tahu julat antara kuartil dia berapa. Sebab dia bagi table. Okey, dia bagi table macam ni. Maksudnya awak kena guna rumus ni, mean, variance dengan sesian piawai. Dan dia mesti kaitkan antara benda ni sahaja. Awak cakap variance paling sedikit betul, awak cakap sesian piawai paling sedikit pun betul. Tapi siapa yang paling sikit? So kita kena kaji. Okey, kita tak boleh guna julat antara kuartil, tak boleh guna. Cuma ciri-ciri dia termasuklah dalam ni. Okay, dia berbeza dengan soalan nombor 1. So hati-hatilah. Sisihan piawan terkecil paling sedikit.
apabila buat perbandingan ni, kita ada 3 benda tapi yang paling famous 2 ni. Okay, paling famous. Konsisten tu maksudnya berterusan, ataupun yang apa orang kata, macam better lah, orang kata data yang orang kata baik lah, orang kata good result. Okay, so di sini kita akan mulakan dengan Xiaoquan dulu, sebab kita tak boleh terus dapat dua-dua sekali. Kita kena testing seorang-seorang. Kita kena cari Xiaoquan punya mean, kita kena cari Xiaoquan punya variance, atau Xiaoquan punya CCMPY. Mana-mana boleh. Tapi saya lebih suka cari CCMPY terus, sebab sini ada 5 markah. So 4 markah jalan kerja. Bayangkan 4 markah jalan kerja, satu ayat yang menunjukkan siapa yang lebih konsisten. Okay, soalan 2 ni 1 markah je sebenarnya. Soalan 1 ni, B1 ni 4 markah. Bayangkan betapa banyak yang markah kat situ. Okay, so kita tengok ni adalah catatan dia. Awak kena catat dan ingatlah, dia tak ada dalam rumus. Awak kena ingat, untuk konsisten dia ada 3 ciri. First, jumlah antara kuartil. Biasanya jumlah antara kuartil ni kita guna daripada graf ataupun plot batang dan daun sahaja. Cuma di sini dia tak ada apa-apa plot. Dia bagi jadual sahaja. Bila dia bagi jadual, baru kita guna bezakan antara variance dengan CCMPY. Okey? Yang ini sebab tu saya cakap paling famous. So, soalan pertama kita baca, hitung mean dan CCMPY bagi masa yang digunakan masing-masing oleh Xiaoquan dan Zhili. Dekat sini dia dah bagi tahu dah langkah pertama. Langkah pertama, cari mean dan CCMPY. So, dia tak payah cakap lah siapa lebih konsisten terus. Dalam soalan dululah masa zaman KBSM, ADMET kan, ni daripada ADMET tau. Dulu ADMET dia terus tanya, nyatakan siapa yang lebih konsisten bersenam. Macam tu je. Soalan 5 markah. Direct. Tapi dia tak bagi tahu kena cari mean, kena cari CCMPY. Sekarang ni dia dah bagi tahu langkah supaya kamu faham. Oh, first thing kena cari mean dulu. Okay, next kena cari CCMPY. After that, lepas tu buat satu kesimpulan. CCMPY siapa yang lebih rendah, dia lah lebih konsisten. Macam tu. So, dia dah memudahkan awak kat sini. Alright. So, kita tengok satu-satu. Xiaoquan. Kita tulis Xiaoquan. Xiaoquan nota bertindih. Buat mean. Mean X. Okay. Ingat mean adalah tambah je semua benda dalam table ni. Isnin, Selasa, Rabu, Khamis, Jumaat, Sabtu, Ahad ni. Tambah je semua. 2. Tambah 2. Tambah 2. Tambah 1.5, tambah 2.5, tambah 2.0, tambah 2.0. Per dengan berapa data yang ada dalam jadual tu. Kalau kita tengok, dia ada 7 hari 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. So, ada 7N. 7 je lah. Okay, 7 sahaja. N sama dengan 7. Data dia ada 7. Okay, so apa jawapan dia? Awak jangan kira guna kalkulator biasa. Saya tak nak awak guna yang macam tadi. Saya nak awak belajar cara menggunakan mod. Ada orang dia gunakan jadual tau, sebab dia ikut buku modul ataupun buku teks. Dia ada 2 kaedah. Awak ikut kaedah sekolah. Kaedah sekolah biasanya ajar cara menggunakan jadual. Dia adalah sediakan X, lepas tu Fx. Kalau awak perasan lah. Lepas tu apa lagi? Saya tak ingat lah. EX kuasa 2 macam tu lah. Okay. Tapi yang ini awak buat lambat tau. Dia bagus, lambat tapi selamat. Tapi yang ini cepat tapi tak selamat, cuma dia senang. Kalau awak terus tekan, awak terus dapat jawapan. Okay, so kita belajar dulu cara menekan kalkulator dia adalah ni saya tulis kalkulator. Okay, so cara dia adalah tekan mod. Sekejap, saya dah lupa mod berapa Mod 2 kali. Mod 2 kali. Mod 2 kali. Lepas tu tekan SD. Okey, mod 2 kali SD. Kita tekan SD yang ni nombor 1 ni. Okey, nanti dekat calculator awak tengok dekat big screen ni ada SD. Okey. Yang ini maksudnya awak terus je masukkan nilai-nilai yang ada dalam data dia. So, nak masukkan macam mana tau? Awak tekan 2.0 tu 2 lah, ataupun tulis lah 2.0 sekali lah. Tapi jangan tekan tambah.
awak tekan 2.0, awak tekan atas AC ni ada M+. M+ ni maksudnya saya tak ingat maksud dia apa, tapi dia memudahkan awak untuk kira pada yang data seterusnya. Okay, so tekan M+. Nanti nilai dia, data dia dah diisi, dia dah save dia, baru satu data yang dia save. Okay, maksudnya awak baru settle yang pertama. Okay, masukkan data yang kedua, maksudnya 2 juga, 2.0. Tekan M+ untuk save. So maksudnya 2 ni dah settle. Okay, teruskan lagi 2.0 M+. Maksudnya yang ketiga ni dah siap. Dia lagi cepat lah. Kemudian 1.5 M+, dapat 4. So siap. 2.5 M+, siap. 2.0 M+, 2.0 M+, siap lah. 7 data. Okey, bila dia dah siap macam ni, N sama dengan 7, maksudnya dah siap lah. Kalau N cukup, kalau N dah cukup, awak tekan apa Shift 2. Tekan Shift 2. Okey, tekan Shift 2. Kalau N awak dah cukup kan, awak tekan Shift, kemudian tekan nombor 2. Nanti dia akan keluar paparan macam ni. Awak dah nampak lah. Oh, saya dah nampak min. Saya dah nampak simbol min kat sini. Min adalah X. So, saya tekan 1. Okey, saya tekan 1. Tekan sama dengan, awak akan dapat jawapan dia. Keluaran output dia adalah 2. Kan senang. Dapat 1 markah. Okey. Dapat markah. Baru min. Okey, baru min. Saya ulang balik. Awak dah isi data semua ni. Okey. Ada alamat tertekan padam, tak ada masalah. Tekan shift 2 balik, dapat balik data. Okey, tekan shift 2, tekan 1 untuk min. Okey, awak dapat 2. Kemudian awak nak cari CCM piawai, shift 2. Okey, nombor 2 ni ada bentuk cherry. Okey, ada bentuk cherry kat sini. Cherry tu dia tak ada kuasa 2. Sebab dia tak ada kuasa 2 lah dia CCM piawai. So awak tekan dekat sini X cherry N ni, lepas tu tekan sama dengan, awak akan dapat jawapan dia 0.2677 lah, ambil 3 tempat perpuluhan cukup. Okey. Sisihan piawai sama dengan 0.267. Siap lah jawapan. Tapi awak buat macam ni, awak hilang 1 markah sebab tak ada jalan kerja. So bagaimana awak nak buat jalan kerja? Okey. Macam mana awak nak buat jalan kerja dia? Senang je. Awak salin je balik apa yang awak buat dekat main ni. Salin je balik. Saya copy balik dan saya paste. Okey, tapi saya ajar awak, saya tak nak cari CCM piawai dulu, saya nak cari variance dulu. Ingat ingat flowchart dia. Min pergi kepada variance. So kita cari variance dulu. Variance. Ingat variance adalah V kuasa 2. Variance adalah V kuasa 2. Maka semua nilai yang awak dah copy paste ni, awak kena letak semua sekali kuasa 2. So saya letak warna merah kuasa 2, kuasa 2, kuasa 2, kuasa 2, kuasa 2, kuasa 2, kuasa 2. Sama tak? Sama je, cuma ada kuasa 2. Itulah beza dia. Tapi ada sedikit penambahan. Tolak 2 kuasa 2. 2 ni datang daripada min. Okey, ni daripada min. Ingat rumus dia atas adalah EX kuasa 2 per N tolak min kuasa 2. EX kuasa 2 per N tolak min kuasa 2. Sama je kan? So, yang ini adalah cara dia. Senang je, copy paste je. So, awak salin dulu dan awak cari jawapan dia. Jawapan ni senang je, tak payah tekan calculator pun. Jawapan ni dah ada dalam calculator dah. Okey? So, ini awak copy dulu. Saya bagi masa dalam seminit untuk awak salin dulu. Okey lah, tak sampai seminit lah. Dalam beberapa saat lagi.
Okey. So, bila awak dah siap salin, hasil jawapan dia macam mana nak cari? Dia dalam kalkulator tadi, awak jangan reset awak biarkan je. Tekan shift 2, kan ada dua pilihan. Awak ada min, awak ada CCMPRY. So, awak pilih CCMPRY tadi, iaitu nombor 2. Dan awak tekan kuasa 2 dekat sini. Sebab cherry yang kuasa 2 bermaksud variance. Kalau cherry yang tak ada kuasa 2, maksudnya CCMPRY. So, itulah beza dia. Jadi, awak tekan shift 2, pilih CCMPRY, letak kuasa 2. So, nanti dia jadi macam ni. X, variance N, kuasa 2. Macam tu. So, tekan sama dengan. Inilah variance dia, 0.071. Okay. So, jawapan dia adalah 0.071. Ni, 0.071. Ambil 3 lah, 3 tempat berpeluang cantik. Kalau AdMath kena ambil 4. Kalau matematik ambil 3 je. CCMPRY ni saya dah ajar tadi. Kalau awak dah dapat variance, okay, awak punca kuasa je hasil variance tu. Ni, 0.071 awak letak punca sahaja. Senang je. Tak payah buat rumit-rumit. Jalan kerja dia pendek sahaja. So, hasil jawapan dia tak perlu tekan kalkulator. Dah ada dekat sini. Okay. Tekan je. Tak perlu kira guna kalkulator. Awak just tekan X cherry N sahaja. Ataupun shift 2, 2. Okay, shift 2, 2. So, nanti jawapan dia akan jadi 0.267. 0.267. Itu adalah untuk Xiao Kuan. Okay, selesai untuk Xiao Kuan. Awak buat untuk Zhili pula. Awak buat untuk Zhili cara yang sama. Muat tak bawah ni? Okay, muat. Zhili. Awak cuma, apa orang kata? Cari min dulu. Lepas tu cari CCMPRY dan sebagainya. Cumanya, apabila awak dah siap seorang, okay, kalkulator awak ni masih lagi save data tau. Data tu masih lagi ada dalam kalkulator. Awak nak delete data tu, awak kena tekan shift mod all untuk reset semua. Okay, awak kena buang data tu dulu. Dah siap buang data, awak isi balik data tu tadi. Macam ni, saya kena screenshot balik ni. Sekejap. Saya ambil Zhili je lah. Okay, saya ambil Zhili sahaja. So, alright. So, kena buat balik jalan kerja dia. 0 campur 0 campur 1.5 campur 2.0 campur 2.0 campur 4.0 campur 4.5. Buruk sangat tulisan saya ni. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 data. So, ada 7 data. So, berapakah jawapan dia? Nanti kita kira. So, ingat cara tekan kalkulator saya ajar. Tekan mod 2 kali. Mod. Awak ada salin ke? Sekejap, saya buat turun lah. Buat turun. Tak, bawah. Okay. So, ni dia punya apa? Tak sini kot. Tak sini lah. Alright. So, tekan mod 2 kali. SD. Lepas tu, tekanlah data dia. Sampai N dia 7 sampai cukup. So, boleh buat sekarang lah. Walaupun nombor dia kosong, awak kena letak data dia juga sebab dia nak kira N dia berapa. Savekan sahaja. 1.5 N plus. Saya tambah sikit dekat sini. Sebab tertinggal something. Depan mod SD. Data, lepas tu M plus. Data M plus. Data M plus. Dot sampai N cukup. Sampai N cukup.
Macam itulah. Satu, dua, tiga, empat. Okey, sampai N awal dah cukup. Macam biasa, tekan shift 2. Lepas tu pilih min. Min adalah nombor 1. So min dia sama jangan keliru Kenapa min dia dapat 2 juga? Biar je. Okey, biar je. Variance. Copy balik. Okey, copy. Lepas tu awak letak kuasa 2 sahaja. Copy balik. Lepas tu awak letak kuasa 2, kuasa 2. Lepas tu jangan lupa tolak min Wajib tolak min kuasa 2. Okey, sikit lagi, ada lagi 10 minit. So untuk cari variance ni, daripada calculator yang awak dah tekan shift 2, pilih sisi ampere awal, letak kuasa 2. Okey, letak kuasa 2 untuk cari variance. So awak dapat 2.643. 2.643. Kemudian untuk cari sisi ampere awal ni, punca kuasa daripada variance tadi, punca kuasa 2643 tadi. Lepas tu awak tekan balik semula kat calculator ni, shift 2, pilih 2. So nanti awak dapat 1.63 lah, 1.63 kita ambil 2 tempat perpuluhan je lah, 1.63. Ataupun kalau awak nak ambil 3 tempat perpuluhan pun boleh, 1.626. Tak ada masalah betul je. Mana-manalah, ikut suka hati awak, asalkan jawapan awak betul. Atau buatlah perbandingan siapa punya sisi ampere awal lagi sedikit. Atau dah nampak dah siapa lebih konsisten kan. So antara jalan kerja ni dengan jalan kerja yang lagi satu tu yang menggunakan jadual, jadual tu lagi panjang dan dia makan masa. Sebab benda ni copy paste sahaja dan awak just tekan calculator mode dia sahaja. Tapi sakit kalau nilai dia terlalu banyak, tapi jaranglah N dia terlalu banyak. Biasa N dia sikit je. Tu tak, tak payah risau lah. Okay, salin dulu. Lagi seminit. 9.52 saya nak terangkan berkenaan dengan soalan B2 dan lepas tu kita boleh ambil kehadiran dan habiskan kelas kita. Okey. So kalau yang tak sempat salin tu boleh rujuk balik yang nota ni, saya akan PDF kan. So kita tengok next soalan B2 yang terakhir. Sekejap ni saya nak delete je Delete, select page, delete. Alright. Soalan 2 dia tanya, dengan menggunakan sukatan serakan yang sesuai, nyatakan siapakah yang lebih konsisten bersenam. Siapakah lebih konsisten? Okey, kita bandingkan sisi ampere awal.
Okay, kita bandingkan CCMPY. Nak bandingkan variance pun tak ada masalah, saya tak kisah pun. Okey, bandingkan CCMPY. Untuk Geely 1.626. Manakala Shaoquan CCMPY dia adalah kosong, dia start dengan 0.267. Jadi di sini jelas bahawa Shaoquan lebih sedikit berbanding Geely. Okey, awak nampak so bila Shaoquan lebih sedikit, jadi dia adalah lebih konsisten. Jadi jawapan awak, okey, dia tanya siapa dia tanya siapa lebih konsisten. Jadi jawapan dia adalah Shaoquan adalah lebih konsisten bersenam. Okey, Shaoquan adalah lebih konsisten bersenam. Okey, Shaoquan lebih konsisten bersenam. Kita bagilah sebab ini huraian dia. Kenapa dia lebih konsisten? Kerana kita buat perbandingan macam sains sikit. Dia kerana CCMPY-nya sedikit. Kita buat perbandingan berbanding siapa? Berbanding Geely. Noktah. Okey, macam ayat sains sikit. So Shaoquan adalah lebih konsisten bersenam kerana CCMPY-nya sedikit berbanding Geely. Ataupun awak boleh cakap Shaoquan adalah lebih konsisten bersenam kerana variance-nya sedikit berbanding Geely. Okey, dua itu sahaja yang diterima. Kalau awak cakap julat antara kuartil, saya tak terima sebab di sini lebihkan kepada CCMPY dan variance. Okey, so jangan pilih julat antara kuartil. Kalau ada yang terbuat tu boleh remove lah. Okey, boleh tukar. Okey, so itu sahaja berkenaan dengan soalan 4. Jadi biasanya soalan jenis yang macam ni lah yang paling famous yang akan keluar dalam bahagian C. Bahagian C satu soalan 15 markah, banyak jadi hati-hati lah bila keluar soalan macam ni je. Kita dah nampak dah. Kalau guna cara jadual-jadual ni, kena buat cara mean, variance, CCMPY, guna flowchart. Lepas tu kaedah calculator tekan-tekan dapat. Siapa lebih sedikit CCMPY dia lah lebih konsisten. Okay, so yang itu awak boleh dapat free mark dalam 5 markah. 5 markah gitu je. Alright, so saya harap semua faham dan saya nak ambil kehadiran. Jadi kehadiran hari ni sepatutnya ramai. Okay, so saya kena bagi dalam Google Form lah. Sekejap, bagi saya masa sekejap. Lupa nak buka tadi. Okey, Google Form ni awak boleh dapatkan dalam chat yang saya bagi ni. Tolong isi ya. Alamak. Okey, tolong isi Google Form ni. Jangan terlepas. Semalam pun tak ramai yang ambil. Okey, isi. Dan kalau dah isi, kita boleh tamatkan kelas kita pada malam ni. Dan itu sahaja daripada saya untuk minggu ni. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum dan selamat malam.